المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, hari Jumaat, Jumaat Mubarakah, saya mengucapkan kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan Jumaat yang berkat lah. Dan insya-Allah kita hari ini bersama untuk Fiqh Wanita Muslimah, kitab karangan Syekh Sya'rawi. Saya dah terjemah, Alhamdulillah sempatlah untuk menterjemah untuk minggu ni punya bahagian. Kita akan sambung hari itu berkaitan dengan yang pertama, hukum perempuan ngaji lah ataupun menuntut ilmu. Kita dah tahu hukumnya ialah fardu ain, so mestilah jangan berhenti belajar walaupun kita wanita. Hukum kedua ialah hukum membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid. Dia terus lompat terus kepada benda yang paling besar lah, yang ada sebahagian masyarakat yang ambil perkara tersebut mungkin agak ringan lah kan. Sebab apa? Mungkin dia rasa macam nak juga baca Quran, walaupun haid. Jadi kita mengetahui bahawa hukumnya haram. Dia bukan makruh saja, haram perempuan yang datang haid. Kerana apa? Kesucian Quran tu lah. Quran tu mulia, Quran tu tinggi, Quran tu kita kata kitab yang jauh berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Sebab tu nak kena baca Quran mesti ada syarat kesucian. Suci daripada hadas kecil. Kalau tak ada wuduk pun tak boleh. Ni bukan lagi tak ada wuduk, tapi hadas besar, haid. Jadi tak boleh. So kita tengok dah apa yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, iaitu memegang Al-Quran, kan? Mashul mushaf, memegang ataupun menyentuh Al-Quran, juga termasuk juga menanggung hamalatul Quran. Semua itu dia rangkumnya sekali. Kalau tak boleh baca, maka tak boleh dipegang, tak boleh disentuh. Dah tak boleh disentuh, tak boleh dipindahkan tempatnya. Ini dia sekali arum. So hari ini masih lagi kita masuk berkaitan dengan haid. So perempuan yang haid, apa yang dia tak boleh buat, apa perkara yang haram ke atas diri dia. Pada muka surat 10, ibu-ibu boleh tengok muka surat 10, cantik dah Kak Marza buat begini, kan? Jadi macam buku betul, boleh diselak ya, daripada kalau selai-selai tu macam ni kan. Okey, kafarah bersetubuh sewaktu haid. So ada suatu hukum yang tidak masyhur dalam masyarakat kita, iaitu kalau orang tu haid, isterinya haid, suaminya menyetubuhi isteri dia, sebenarnya dia kena bayar sesuatu. Macam mana kalau orang lambat ganti puasa kan, bayar fidyah, itu denda lah. Kafarah ni pun denda juga. Cuma kenapa perkataannya agak berbeza? Macam kita tengok kafarah sumpah kan, dia tak pakai fidyah sumpah, dia pakai kafarah sumpah. Ataupun kafarah apa lagi, jima' dalam bulan Ramadan, dia tak panggil fidyah. Namun kadang-kadang dalam kitab fiqh dia lebih kurang lah antara dua tu, sebab maksudnya lebih kurang sama, iaitu suatu bayaran denda kerana melanggar sebahagian daripada perkara yang sepatutnya dia kena lakukan. Kalau puasa tadi tu patutnya kena ganti dalam tahun yang sama. Jangan sampai 10 tahun baru ganti, tu yang kena fidyah tu. Tapi kalau dia mengganti dalam tahun sama, dia tak kena denda lah. Contoh orang yang langgar lampu isyarat warna merah, dia langgar, lepas tu kena denda. Memanglah kan, sepatutnya hijau pun jalan, dia merah dah jalan dah. So kena denda kerana apa? Sudah menyalahi undang-undang. So kalau kita tengok, perempuan yang haid tidak boleh disetubuhi oleh lelaki. Apabila lelaki setubuh perempuan yang haid, isteri dia, sama ada
Isteri yang mula ke lelaki yang mula tu tak kisah. Yang penting berlaku. Kan? Berlaku persetubuhan tersebut. Apa yang kena? Kena kafarah. Baik, kita tengok sama-sama. Kafarah bersetubuh sewaktu haid. Bersetubuh sewaktu haid akan memberi kerosakan. Ini Syekh sebut dahulu dari sudut kenapa. Hikmah yang Allah kata kena lari ataupun kena tinggalkan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kenapa kita kena tinggalkan? Suami kena tinggalkan isteri yang haid. Dia kata kerana sewaktu haid itu, kalau dia bersetubuh, akan memberi kerosakan pada rahim. Oh, sampai tahap begitu Rahim perempuan boleh rosak. Kerana dia akan menyebabkan, bila bersetubuh waktu haid, itu salah satu penyebab jadi mandul. Orang zaman sekarang ramai lagi mandul pada dulu tak? Dulu ada jugalah mandul kan. Tapi zaman sekarang lebih, maksudnya kadar kesuburan orang manusia ni dia menurun. Kalau tengok statistik tu, di Malaysia pun menurun, di dunia pun menurun. Sama ada pemakanan ke puncanya, ataupun injection yang kita kena, yang kena pada makanan satu, yang kena pada diri kita sendiri, ataupun dari sudut chemical di dalam sekeliling kita. Saya dulu bersama dengan Dr. Zubaidi, dia kata hatta pada pewangi pewangi tu yang kita sedut tu pun ada chemical dia. Memanglah kalau ikutkan yang kat pewangi tu, dia dibenarkanlah dia ada berapa persen, katalah 0.01%. Campur dengan sabun, chemical kat sabun 0.02 tambah chemical dekat yang apa orang kata deodorant deodorant 0.03. Campur yang ada dekat apa lagi, lotion 0.04. Jadi bila campur semua sekali tu, maka banyaklah perubahan yang berlaku pada diri manusia berbeza dengan orang zaman dahulu. Mungkin berlaku imun yang agak kurang sebab apa, dah banyak sangat kimia. Dan mungkin juga itu faktor jadi kemandulan. Dan kata Syekh, siapa yang berjimat waktu haid juga boleh jadi mandul. Penyebab mandul, dia kata, dan itulah kesan yang paling bahaya yang menyakitkan wanita. Di samping kesakitan pada kolam rahim yang tidak tertanggung oleh wanita, dan juga peningkatan tahap kepanasan dan berlipat kali ganda bahaya-bahaya lain daripada yang mengakibatkan kesan yang tidak baik. Maksudnya dari sudut, kalau kita tengok kejap lagi, bab kita hari ini memang 18 XX lah ibu-ibu. Sebab dia cerita betul ni. Dia memang cerita jelas. Bukan sekadar tak boleh saja. Maksudnya suami bersama dengan isteri waktu haid, dia sebut kesan tu satu persatu. Maksudnya perempuan akan rasa sakit kepada bahagian kemaluan dia. Pada kolam rahim tu, maksudnya pada lubang faraj tu akan sakit. Dan dia akan rasa kepanasan yang lebih daripada biasa. Kita kan kalau haid pun, kita tak selesa kan. Dengan darah tersebut pun dah tak selesa. Apatah lagi ditambah dengan kemasukan sesuatu alat untuk seolah-olah untuk pembiakan, tetapi masa itu bukan masa yang, bukan waktunya, waktu yang tidak sesuai. Maka di sana dia akan menyebabkan bukan sahaja orang lelaki akan sakit, perempuan tu sendiri kesan pada rahim tersebut. Kul huwa adha. Kan sahabat tanya kepada Rasulullah, apa ni darah haid ni kan? Yas'alunaka 'anil mahid. Kata Nabi dengan wahyu daripada Allah, katakanlah wahai Rasulullah, huwa adha, dia suatu perkara yang menjijikkan, suatu perkara kotoran, suatu perkara yang menyakitkan. So benda sakit tu kalau tidak dibersihkan dan dilakukan pula persetubuhan, maka pada waktu itu mudaratnya akan ada pada wanita. Kita tengok pula dari sudut lelaki. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Masya Allah, Ustazah Nur Laila yang bersama dengan kita, kenal tak ibu-ibu? Ustazah Nur Laila kan? Nur Laila Aniza, Masya Allah. Ustazah siapa ni? Allah maksudnya Ustazah Mar. Ustazah Mar. Ramai pula ustazah-ustazah yang tengok hari ni. Dekat saya punya lah. Kalau audio kuliah saya tak pastilah. Yang saya punya ni ramai juga saya tengok. Puan Fauziah. Puan Fauziah yang bersama kita. Apa khabar? Puan Sarina Muhammad Yusof. Terima kasih. Walaupun tak berada di KKR tapi sampai juga. Dapat juga berada dalam majlis ilmu secara online. Okey, kita tengok yang kedua. Apakah kesan kalau haid
kepada lelaki. Perempuan haid, lelaki setubuh kepada lelaki. Kemudaratan yang akan menimpa lelaki ialah kepanasan yang kuat yang akan dirasai pada batang zakar. Saya tak tahu nak sebut apa. Sebab dalam bahasa Arab, istilah-istilah pada setiap perkataan tadi tu saya sebut ya, dalam bahasa kitab asalnya disebut al-iltihabat hadatun tusibul al-ihlil. Iltihabat maksudnya kepanasan. Kalau ibu-ibu pergi negara Arab kan, sakit tekak, nak jumpa dengan doktor, cakap sakit tekak kan, dia tak faham lah kan, cakap iltihabat. Iltihabat tu maksud apa? Kat sini rasa macam panas kan, luka ke ataupun apa tu yang ada bakteria yang kita kuman kan. Kan kita kuman, doktor bagi antibiotik kan. So kat sini kan kita rasa panas kan. So itu yang berlaku kepada zakar lelaki. Iltihabat hadah. Maksudnya kepanasan yang tak selesa lah, yang panas sangat. Di mana dia sebut al-ihlil. Ihlil. Alif lam ha lam ya lam. Tak pernah dengar kan? Biasa sebut zakar je kan? Tak apa hari ni dia agak open sikit. Sebab dalam kitab fiqh ni memang jelas betul. Al-ihlil. Lam ya lam. Rasa kalau tanya dekat suami kita pun tak tahu al-ihlil apa kan. So, yang panjang. So, sakit kat situ rasa apa? Rasa panas. Al-ihlil. Kemudian waghuddatul kaubar. Saya tak tahulah dia punya istilahnya apa, tetapi testis lah. Apa dia punya batu ya. Batu lah ya. Dan juga prostat. Prostat tu atas sikit, duduk dalam. Prostat bukan terkeluar lah. Prostat tu pada kelenjar prostat tersebut. Boleh efek sampai situ. Dahsyat tak dahsyat? Kemudian huwaisalah al-manawiyah. Air mani tadi tu dia ada tempat takungan dia. So macam wallahu ta'ala alam, macam mana kita kata kalau perempuan mungkin kata ovari kot kan. Sebelum dia keluar tu dia ada tempat takungan dia. Takungan air mani. Wal khasiyataini. Wal khasiyatain. Khasiyatain batu. Khasiyataini. Khasiyataini kan kalau kena batu lah, orang pantai timur tak dia kata batu. Orang KL panggil apa? Orang KL tak panggil apa-apa lah. Orang KL cakap baik-baik semua ini, dia tak cakap. Apa panggil? Tak tahu pula. Tapi saya tahu apa nama kalau macam kat hospital pun kan. Kalau macam nak cek janin tu, bila nampak batu tu, laki gitu. Doktor pun kata batu kot. Batu ke bola ke tak kisahlah. 2 biji bola tu. Kenapa? Ya nun. Sebab dia ada 2. Kalau ada 1, cacat lah. Dan itu kalau rosak tu, ataupun orang main bola kan, sebab apa dia pegang. Sebab kalau kena tu, memang mandul lah ibu-ibu. Mandul lah. Dia punya kesan dia jangka masa panjang. So, benda ni boleh rosak. Dia ganggu kesuburan kalau tubuh waktu haid. Cakap dahsyat sungguh. Yang Allah sebut haram tadi tu, Allah suruh kita ikut sebab dia punya mudarat dia banyak. Kalau dia tanya why, macam makan, kenapa tak boleh makan binatang yang tak disembelih? Kenapa tak boleh makan tak boleh minum arak? Sebab dia punya hikmahnya banyak berbenur. Kalau orang faham kata banyak berdoa. Banyak sangat hikmahnya. Cuma kita ni tak kisahlah macam mana sekalipun kita buat je. Tapi bila kita check, kita kaji, cakap hebatnya. Hebatnya hukum Allah. Sampai macam tu sekali. So jadi semua tadi dia akan ganggu. Yang last sekali, kantong air mani, urat air mani. Urat air mani tempat dia berjalan tu. Sebelum dia nak sampai dia keluar daripada lubang tadi tu, dia ada urat dia. Yang urat tu pun kena ganggu kalau bersetubuh waktu haid. Baik. Habis dah lah. Laki perempuan dua-dua mudarat kalau dia bersetubuh waktu haid. So sekarang ni kita tengok
disebabkan bahayanya tadi, maka ada lagi hukum yang lain yang namanya kafarah, kena bayar dengan fulus. Al-fulus fi dunya wal mampus fil akhirah, kata Dr. Ismail Kamus lah kan, Dr. Ismail Kamus. Al-fulus yang maksudnya nak bagi tahu manusia kadang-kadang bila sebut haram tu dia rasa macam tak apa, haram dah haram. Kena bayar duduk. Alamak, macam mana ni kan? Dia rasa macam terasa sikit bila benda tu berkait dengan duit. Sebab nak bagi tahu benda tu tak boleh. Kafarah yang terkena ke atas orang yang bersetubuh sewaktu haid adalah seperti hadis Ibnu Abbas. Kalau saya baca dekat dalam teks asalnya, hadis Ibnu Abbas ni kita baca dia punya matannya. Fa'an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi ya'ti zawjatuhu wa hiya haidun yatasaddaq bidinarin aw binisfi dinarin. Okay, tahap hadis ini ialah hadis sahih. Tahap hadisnya hadis sahih, ibu-ibu. Akhrajahul Ahmad. Ya, yang dikeluarkan daripada riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, ya, dan Daruqutni, Baihaqi. Subhanallah, banyak riwayat yang merawikan hadis ini. Apa maksud hadis ini? Sesungguhnya, dekat dalam nota ibu-ibu saya dah terjemahkan. Sesungguhnya mereka yang mensetubuhi isteri sewaktu haid, mereka wajib membayar. Ada tinggal Y itu. Ya, mereka wajib membayar kafarah, iaitu sebanyak 1 dinar ataupun setengah dinar. Jom kita cari sikit. 1 dinar berapa ringgit sekarang ni? Tak tahulah berapa je. Okey, 1 dinar sama dengan berapa gram? 2 point? 1 dinar 2 point berapa? 1 dinar emas. Satu gram emas hari ni berapa ringgit? 15 ringgit. 200 lebih. 15 ringgit saya nak belilah. Okey. Satu dinar. Satu gram. Dulu saya simpan, mana tak ingat. 2.5 berapa? 2 point berapa? 1 dinar tu bersama dia ada bersama dengan gram. Okey. Tapi ni wafer 1 dinar. Tak faham sangatlah yang ni. Saya buka kat Public Gold. Public Gold. Apa pula? Bukan 1 gram, bukan 2 gram. 1 dinar bersama dengan 4.25 gram. Ini tak berubah. Dia punya calculation dia 1 dinar 4.25 gram. Okey. So darab lah. Katalah ambil lah 200, senang kata. Kalau 200 darab 4 gram, paling-paling 800 lah. Tapi kan dia ada 25 tu. Lebih kurang dalam, kalau harga pun dalam 250, dekat 1000 jugalah. Ni sekali ya. So cakap kat abang dulu ya, balik ni. Kan? Nampak macam apa orang kata dah tak boleh beza dah tu kan, haid ke tak haid bang. Abang tu tak ada kafarah tu. Kalau haid ni, kalau dia bersama waktu haid 1 dinar ataupun setengah dinar. Kita ambil tadi kira-kira 1000 1 dinar, setengah dinar 500 lah dalam tangan. Maksudnya agak kuat. Maksudnya satu jumlah yang bukan macam fidyah. Fidyah kalau ikutkan sehari RM4 je. Tapi sekali buat banyak. Sama juga dengan kafarah jima'. Kafarah jima' kalau ikutkan dia kena puasa 60 hari berturut-turut. Kalau terputus ulang balik.
Bang, gaji nampak puasa bang kan? Tak ada apa saja. Ya, nak bertakarub kepada Allah. Padahal kafarah jemaah kan? Ya, tak boleh lah Ustazah. Saya memang dah 2-3 kali tak boleh. Okey, tak apa, bayar. Kan? Tapi bayarnya pun, kalau ikutkan satu hari, lebih kurang dalam RM10 lah kita kata. 60 hari, 600. Maksudnya bila nama kafarah tu, dia memang besar dia punya jumlah dia. Kalau fidyah tadi tu, dia memang denda juga. Tapi agak kecil lah. Berbanding dengan kafarah sumpah. Kafarah sumpah pun satu hari RM10. Kena bayar 10, kena bagi 10 orang makan. So paling kurang RM100 lah. 100 kali 10 kali 10. Kalau yang jima pada bulan Ramadan, pagi Ramadan 600. Jima waktu haid juga 1000 ataupun 500. Separuh dinar. Okay? So habislah ibu-ibu. Saya pernah juga dahulu masa Dr. Zulkifli Al-Bakri menjadi mufti, dia pernah bawa pasal perkara ni. Dan nak dikenakan lah. Sebab macam mana kita kenakan secara maksudnya PPZ memang akan kutip sekali, bukan dengan zakat je. Kita kutip kafarah, kita kutip fidyah, kafarah sumpah, kafarah jima, semua kita kutip. So ada memang item dia kita asingkan daripada duit zakat. Sebab duit zakat dia kepada 8 asnaf. Kalau kafarah pun semua ni, dia 2 saja, fakir dan miskin. So dia tak bagi kepada al-gharimin, orang yang berhutang. Dia tak guna duit ni. Yang ni dia kepada fakir miskin saja. So asing lah. Jadi tapi pada masa tu ada munaqasyah, jadi tak dibawa naik lah. So sehingga pada hari ni dalam penerimaan kita tak ada pun tentang kafarah jima' ni. Tapi kalau kita ikutkan hadis ini, subhanallah, kuat ibu-ibu kuat. Untuk orang berhati-hati. Baik, kita tengok tajuk kedua. Tajuk hari ni memang censored lah. So yang tak kahwin tu boleh fikirlah nak stay ke nak balik kan. Okey. Yang kedua, pengharaman liwat isteri. Kenapa orang suami dia tak boleh meliwat isteri? Pusat 12 ni. Kenapa tak boleh mendatangi isteri pada lubang dubur? Sebab ada perangai orang lelaki begitu. Dia rasa macam lebih sedap yang belakang. Sebab yang belakang tu ketat, dia kata. Tak apa cakap macam ni Sebab realiti di luar sana, ada sebahagian daripada orang-orang yang buat pasal LGBT ni, bila cek rupanya suami dia memang sebelum tu dia gay yang bukan dia dah merasai bagaimana yang belakang. Jadi dia dapat isteri pun dia nak belakang juga. Depan dia tak nak. Okey, so kita tahu perkara tersebut adalah suatu benda yang dilarang kepada seorang lelaki untuk mendatangi isteri melalui belakang. Baik, kita tengok Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita Ansar tentang liwat, iaitu mendatangi isteri melalui belakang. Dia ada 2. Satunya mendatangi isteri melalui belakang dan mendatangi isteri pada lubang belakang. Can you give me apa dia punya differences dengan 2 ni? Nak buat gaya ke? 2 ni, dia tak sama. Kita tengok hadis ni. Okay? Hadis daripada Sayyidina Umar. Lepas tu Nabi bacalah ayat tu. Apa nama? Sekejap saya buka balik. Allahu Akbar. Hilang dah ayat Quran tu. Sebab ni tadi saya tukar nak tengok dinar ni. Mana saya punya ni? Download. Tak ada nak buka dia ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dokumen. Okey, alhamdulillah. Okey. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Kan? Allah kata, wahai kaum lelaki, jangan dekati isterimu sewaktu mereka dalam keadaan haid. Dan kemudian dalam ayat tersebut, wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan kamu dekati mereka kecuali apabila mereka telah suci. Okey. Ayat surah Al-Baqarah ayat 223 berbunyi,
Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu ialah ladang bagi kamu. Maka datangilah ladang kamu dengan cara yang kamu suka. In syi'tum. Ikut kehendak kamu. Surah Al-Baqarah ayat 223. Kita tengok hadis ni. Satu hari Saidina Umar Al-Khattab bertanya, datang kepada Rasulullah dan berkata, halaktu ya Rasulullah. Dia kata, aku telah binasa, wahai Rasulullah. Rasulullah pun tanya, limadha? Madha khalaqta ya Umar? Mengapa kamu telah binasa, wahai Saidina Umar? Dia pun menjawab, aku telah mensetubuhi isteriku pada farajnya melalui arah belakang. Tu kita kata, dia ada dua. Kan? Walaupun dalam bahasa Arab disebut fi duburiha, iaitu di ataupun melalui lubang belakang ataupun min duburiha. Saya tulis sikit boleh? Tengok dalam bahasa Arab dia. Fi duburiha. Min duburiha. Kalau fi duburiha, yang ni boleh ke tak? Fi duburiha. Yang ni tak boleh. Ini yang haram. Iaitu meliwat pada lubang belakang. Dubur ni maksud yang belakang. Ataupun fi duburis salah. Jangan ingat kalau dubur je bontot kan. Dubur ni maksudnya selepas ataupun ke belakang daripada itu. Contohnya fi duburis salah, selepas kamu salat, selepas pada kamu salat, zikirlah. Maksudnya janganlah buat benda lain dulu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim kan. 33 kali subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Maksudnya selepas pada solat. Selain itu, dubur dalam bahasa Arab ni dia sangat luas. Duburiha apa-apa yang belakang. Sama ada lubang ataupun arah. Yang min ni adalah arah belakang. Tapi masih lagi ini dibolehkan sebab dia tidak masuk melalui lubang dubur. Tengok Saidina Umar. Bila dia buat tu, dia dah buat dah. Dia rasa takut. Maksudnya aku ni dah buat lah larangan Rasulullah. Mendatangi isteri kat belakang. Maka dia pun jumpa Nabi, habislah aku kan. Berteruk betul aku ni. Macam tu. Kan? Halak tu. Memang rasa dah tak ada harapan dah langsung. Sebab aku datang kan, pada isteri aku melalui belakang. Tapi bukan pada lubang. Melalui. Ataupun kita kata ikutlah dia nak buat doggy style ke apa ke. Jahat betul sebut kan. Senang nak bagi faham. Tapi daripada belakang tak? Ya, daripada belakang. Tapi lubangnya masih di kubul. Iaitu lubang faraj. Yang ini boleh. Sebab tu Rasulullah baca ayat ni. Kan? Dia ladang kamu. Ikut kamulah, kamu nak angkat kaki, tunggang terbalik, pulang pada kamu. Tetapi tempat tersebut. Tempat mana? Jangan fi. Daripada arah tak kisah. Tetapi yang penting mesti daripada kubur. Di situlah kebersihan. Sebab lubang belakang dia tempat najis. Tu yang panggil apa? Mengunyit tu. Orang gay kan dia panggilkan geng kunyit. Akak mesti ingat masak je kan semua kunyit. Lepas ni dah tak masak dah kunyit kan. Tak lalu kan. Sebab tu bayang. Yang dia sebut geng kunyit tu sebab apa? Tempat tahi tu kan. Lubang tahi tu. Kan warna kuning kan. Mengunyit dah. Maksudnya dia masuk ikut belakang. So tempat tu kotor. Dia akan menjadikan benda kotor samalah macam haid tadi. So akan lemah tenaga batin. Akan menyebabkan lelaki tadi mandul. Dan dalam Islam ini digalakkan untuk apa? Menambahkan zuriat. Bukannya menghadkan zuriat. Cuma ada keadaan tertentu lah. Kalau kita kata masalah ekonomi ataupun kesihatan pada mak tadi. Yang tu kita bolehlah merancang anak tersebut. Tapi Islam suka dan menggalakkan. Kerana itulah masyarakat akan terus ramai.
manusia akan terus ada. Kalau orang lelaki kahwin dengan lelaki, seperti mana yang dibebaskan dalam LGBT. Kakak pernah dengar tak? LGBT ni dia ada satu lagi huruf kat belakang tu, LGBTQ. Dia ada Q pula kan. Yang LGBTQ ni dia hebat Dia boleh buat iftar. Iftar tu buka puasa. Iftar LGBTQ. Dia boleh buat apa lagi? Mukhayyam. Mukhayyam ni maksudnya perkemahan Muslim. Orang LGBTQ. Ada dia punya ulama LGBTQ lagi. Semayang tarawih beramai-ramai LGBT. Tapi ada Q di belakang. Oh, dahsyat Cuba bayangkanlah secara akalnya. Kalaulah Allah membenarkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Ada anak tak? Tak ada anak. Melainkan kalau saling bertukar lah kan. Yang lelaki tu jadi perempuan, yang perempuan tu jadi lelaki kan. Suami dia yang mengandung kan. Sebab yang dalam tu tak boleh tukar. Tukar luaran je. Maksudnya tak ada anak. Dan sebab tu Islam tak bagi. Islam menggalakkan kita membanyakkan anak, menghasilkan keturunan. Itu yang digalakkan di dalam Islam. Okey? So, jadi, ibu-ibu bila kita tengok keadaan begitu, dari sudut kesihatan, dari sudut pembiakan, tidak akan ada hasil anak kalau dia mendatangi isteri melalui belakang. Baik, kata Rasulullah tidak membalas sesuatu pun, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, tidak membalas sesuatu pun daripada kalam Saidina Umar. Maka Allah menurunkan ayat, yang ayat samalah dengan yang atas tadi, nisaukum harsul lakum, iaitu isteri-isteri kamu ni adalah ladang bagi kamu. Datangilah isteri kamu daripada arah depan ataupun arah belakang. Sabda Nabi satu sahaja, iaitu jauhilah dubur dan haid. Dalam hadis Nabi berbunyi, mal'un man atamra'atuhu fi duburiha. Dilaknat iaitu laknat maksudnya apa? Benda jauh daripada rahmat Allah. Kalau kita sebut syaitan laknatullah ataupun Fir'aun laknatullah, itu maksudnya apa? Terlalu jauh pada rahmat Allah. Rupanya orang yang buat, kita panggil liwat lah kan. Orang yang liwat ini, dia jauh daripada rahmat Allah. Bila dia jauh pada rahmat Allah, ibu-ibu, hati dia akan jadi keras. Kehidupan dia tak ada rahmat, tak ada pandangan Allah, tak ada kasih sayang Allah. So, sebab itu dalam Al-Quran bila sebut mal'un, dalam hadis bila sebut mal'un, ni sesuatu yang memberi kesan yang besar pada jiwa orang yang faham bahasa Arab. Dia bukan sekadar tak suka. Macam orang Melaka. Kita ni orang KL, datang Melaka, hanat kau, kecil hati gitu kan. Kau laknatkan aku kan. Kan dia kasar. Kalau kata kau ni memang teruk lah kan, kita biasa je. Tapi laknat tu dahsyat. Sebab tu Allah guna perkataan contohnya lah, umat yang tidak mengaku umat, dia dilaknat oleh Allah, tidak mendapat ciuman bau syurga. Ini suatu benda yang sangat besar, yang kalau orang fikir bau syurga tu daripada jauh dah bau, kalau dia tak boleh bau syurga, maksudnya macam mana nak masuk dalam syurga. Ini suatu benda yang menyebabkan manusia akan sentap sebenarnya bila tengok perkataan-perkataan yang menjauhkan manusia daripada mal'un, iaitu rahmat Allah. Siapa yang mendatangi isterinya pada duburnya, yang ni tak boleh. Ataupun man ata haidan aw imra'atun fi duburiha, ada hadis yang kedua, aw kahinan fasadaqahu faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Hadis ini sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang mendatangi isterinya waktu haid dan juga mendatangi isterinya melalui lubang belakang ataupun mendatangi bomoh, kan, peramal. Kalau hari ni apa lagi istilahnya? Kadang-kadang dulu kita panggil bomoh, kita nampak ni kan. Sekarang mungkin disebut sebagai coach, sifu, motivator, betul tak? Tapi dia ada satu kepercayaan, awak ni awak akan percaya kan. Dia ramal. Kalau ramal dari sudut luar tak apa, tapi kalau ramal dari sudut yang batiniyah, yang tidak ada syarak, ini semua ibu-ibu dia dikira sebagai peramal, kahinan. Dan kemudian dah dia datang,
Dia tanya, maka dia percaya pula dengan apa yang bomoh tu sebut. Dia disebut, dia kata dalam hadis ini, maka telah kufurlah dia dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, cukup dah menjadikan seseorang itu dia berbeza, tak mengambil, meninggalkan apa yang Nabi suruh. So Nabi suruh datangi wanita dengan cara yang bersih lah, tempat yang bersih, sewaktu bersih, dengan kemanusiaan pada wanita. Okey, kepada manusia lah. Baik. Ada soalan untuk dua tajuk ini? Boleh, kalau ada soalan tak ada masalah, boleh kita bincang sama-sama. Tadi kafarah, kena bayar 1 dinar ataupun separuh dinar. Yang kedua ialah menyetubuhi isteri melalui belakang, tidak dibolehkan pada lubang belakang, tetapi dengan melalui jalan belakang, iaitu dari arah belakang. Istilahnya pun kadang-kadang berbeza juga, sebab bahasa Arab dia sebut fi duburiha, itu pada lubang belakang, min duburiha, dari arah belakang itu dibolehkan. Okey, so jadi dua ni ada perbezaan. Ada soalan? Tak ada ya? Okay, tak ada, kita teruskan. Yang ketiga, pembersihan pakaian wanita daripada darah haid. Okey, ceritanya bila darah haid terkena pada pakaian wanita, yang kita mengetahui bahawa orang zaman dulu dia tak adalah konteks, ya? Dia tak ada libras, tak ada macam-macam lah kan. Jenama yang ada pada hari ini yang lebih teratur lah. Ini dinamakan sebagai period management. Nah, kan apa, sanitary yang bakul yang untuk tuala wanita tu, sanitary bin kan. Itu dia khas kan, dia tak campur dengan sampah lain. Ini nama dia pengurusan haid, ya, yang mungkin kita kata dunia punya standard lah, ya. Dia ada pengurusan dia, maksudnya dari sudut pakaiannya bagaimana dan nak lupuskan pun bagaimana. Okey, maka kita tengok sahabat-sahabat, ibu-ibu, kalau kita melihat pada hari ini jaranglah, ya, melainkan sekali-sekala mungkin adalah istilah-istilah tembus. Tapi rasa tak pernah kot. Ada tak perempuan yang tak pernah alami tembus tu? Maksud kena kat baju dia. Mesti ada kan? Lagi-lagi dulu masa sekolah kan. Sebab kat sekolah dulu aktif kan. Orang kata darah remaja lagi kan. Allah, Tuhanku, banyak kan. Sungguh tak payah cerita lah. Darah pula banyak. Baju sekolah pula putih. Ya, mudah sangat lah. So jadi pengalaman-pengalaman begitu, bila kena baju, macam mana kita nak buat? Buang terus? Ataupun ada cara. Okey, cara untuk menyuci pakaian yang terkena haid. Okey, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah tahtahu, kejap ya. Sebab mak saya telefon, takut pula. Kenapa? Saya risau sikit kalau budak kat rumah. Assalamualaikum. Ya. Okey, tak apa. Nanti Umi balik, Umi pulang Okey, Umi ceramah jap. Okey. Sekejap ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Oh, dia nak cakap je. Bukan dia tak apa-apa. Baik. Pembersihan pakaian wanita daripada darah haid. Qala Rasulullah, apa kata Nabi? Tahattuhu summa taqrisuhu bima'in summa tandihahu summa tusalli fihi. Sabda Nabi, kalau pakaian kita terkena haid, maka kita congkil pakai kuku kita. Kemudian curah dengan air, gosok. Okey. Kemudian basuh pula, simbah pula dengan air biar kotoran tadi pergi. Kemudian pakaian tadi bolehlah kamu gunakan untuk solat, dan solatlah dengan menggunakan pakaian tersebut. 3 perkataan, tahuttuhu, kita congkil, maksudnya pakai kuku. Taqrisuhu, kita boleh gosok dengan jari jemari kita dalam keadaan yang sama, masa tu air kita curahkan. Dan yang ketiga, basuh, ya, kita basuh.
Ini zaman dahulu lah. Kan? Zaman dahulu, dia tak ada sabun. Dia tak ada mesin basuh. Bukan saja tak ada mesin basuh, mungkin berus pun tak ada. Sebab tu Nabi sebut, bagaimana dia punya cara tadi tu bukanlah bermaksud hadis ini menafikan yang basuh pakai mesin tu tak sah. Ada orang salah faham kan? Bila dia tengok, oh rupanya basuh baju macam ni tak boleh basuh dalam mesin ni. Kan? Tak bersih dia kata. Nah, dia pun basuh baju sendiri. Ada orang zaman-zaman dahulu, dia tak puas hati. Kan? Ini baju nak solat ni basuh mesin, entah bercampur dengan air kencing ke apa semua kan. Rupanya, bila kita faham bahawa keadaan Nabi bagi tadi ialah bagaimana kesan daripada perbuatan tadi. Bila kita gosok, benda tu tertanggal. Hari ni, sabun yang kita gunakan menyebabkan kotoran tu akan tertanggal dengan sendiri. Betul tak? Jadi tak payah gosok kalau kotoran tu tertanggal. Kesannya sama tak? Sama. Apa yang ada pada baju kita bercampur dengan air sabun, dia akan menanggalkan menggunakan kimia-kimia yang dia ni lah, ataupun contohnya macam kita kata di dalam orang nak bersihkan apa nama dia, sertu sama kulit binatang disamak dengan menggunakan bahan yang tajam. Dia menggunakan tawas, ibu-ibu. Dengan tawas tadi tu boleh bersih kotoran yang melekat pada kulit binatang tadi. Dan adakah benda itu dikira sebagai benda yang tak boleh? Ya, dia benda yang semua datang daripada Allah, dan perkara tersebut ada dia punya peranan-peranan dia. Cuka. Saya tengok Dr. Nur Hisham, Tan Sri Dr. Nur Hisham share satu masa hari tu, dia share pasal Ibnu Sina memberi kearahan kepada rakyat. Pada waktu itu juga ada wabak yang berjangkit. Dia kata pulang masuk rumah masing-masing semua, dibagi arahan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina diminta pendapat dia oleh ketua, pemimpin negara. Lepas tu diumumkan kepada semua rakyat-rakyat jelata, pergi duduk kat rumah. Pengumuman dibuat ke pasar, dibagi tahu kamu semua hantarkan makanan-makanan ke rumah-rumah mereka. Kan? Grab food lah kak. Kan? Grab food, apa lagi food panda. Sama. Cuma yang beza ni sikit je. Dia kata basuh tangan kalian dengan cuka. Kita basuh dengan hand sanitizer. Bolehlah, tak kisah, sebab peranannya sama. Iaitu dia menanggalkan kotoran yang melekat pada tangan. So jadi sebab tangan adalah medium yang paling ialah kesana kemari semua tangan kan. Sebab tu Islam bagi solah tu 5 kali sehari. Tambah lagi solah duha. Tambah lagi sunat kalau lepas habis wuduk, dah buang air kecil, kita wuduk, tajdid wuduk sunnah. Maka kita sentiasa membasuh tangan. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, kalau kita tengok pada keadaan itu, sama kesannya dengan mencungkil pakai tangan ataupun dengan sabun tadi, tertanggal kotoran. Dan kemudian digosok dengan air kan. Waktu mesin basuh kita tu berputar tu, air kan. Lepas tu basuh di hujungnya. Dah lepas dia washing, dia rinse. Kan? Sama tak? Sama. Cuma bentuknya berbeza. Kesannya sama. Sabun, gosok, lepas tu bilas. Subhanallah. Nabi bagi satu sebab pada waktu itu tidak ada teknologi tersebut, tetapi konsepnya menghilangkan najis pada pakaian kita. So, jadi ibu-ibu, kalau kita melihat hadis Nabi dari sudut yang lebih besar lagi, kita akan merasai bahawa subhanallah, cantiknya Allah dah lengkapkan manusia ini duduk dalam dunia. Allah dah lengkapkan dengan panduan yang berbentuk asas. Dan asas tadi tu kalau faham, kamu settle. Tapi kalau tak faham asas, tu yang datang orang-orang yang fanatik kan. TV tak ada kat rumah, dia kata ni dajjal semua ni.
Bersih basuh tak ada kat rumah. Ni tak bersih kan, bercampur dengan najis. Datanglah perkara fanatik-fanatik yang tidak logik pun pada akal, tapi kenapa dia tak faham asas hadis tu bagaimana. Asas Quran tu macam mana. Apabila hilang kesannya, alhamdulillah. Nak tengok daripada mana? Tengoklah pada bau. Tengok pada mana? Rasa. Tengok pada warna. Dah keluarkan kain tu daripada mesin basuh. Bau wangi ke bau hancing? Kalau bau wangi, bersihlah tu kak. Kan? Kesan tak ada pun. Kan? Bau pula, bekas-bekas kekuningan semua tak ada. Rasa ada tak licin-licin? Jangan rasa letak. Lah Ustazah memang ada rasa macam tahi sikit lah kan. Pernah rasa tahi ke kak kan? Dia bukan rasa lidah, dia rasa pakai tangan. Kalau air kencing tu ada likat sikit. Kalau air kalau tahi tu kan ada licin-licin, itulah maksud rasa. So kalau 3 tu keluar daripada mesin basuh tak ada, okey lah kak, bersih lah tu. Ada seorang sahabat saya, dia tanya soalan begini, anak dia terkencing kat seluar dekat sekolah, jadi dah kering lah, senang kata. Dah kering tu, balik tak cakap pun dekat mak dia. Lepas tu basuh lah baju dengan ni. Lepas tu baru dia cerita, dah siap basuh, siap kering dah kain tu kat luar. Jadi dia pun ni, nak basuh balik, ambil balik ke macam mana ni? Kan? Anak dia baru cerita. Jadi saya tanya, pergi cium kain semua tu, bau tak? Kalau tak bau hancing kak, bersihlah tu, sebab dia dah melalui beberapa proses dengan sabun. Kemudian walaupun dia bercampur, tetapi dia sudah melalui proses. Kemudian ada rinse dia. Dan kadang-kadang mesin basuh bukan sekali rinse. Kan? 2 kali rinse. Kalau mak saya, dia bukan 2 kali rinse saja. Dia sendiri akan buat sampai 4 kali rinse. Dia kata, okey dia nak ni, matikan balik, dia hidupkan balik. Jadi mak-mak tua-tua dia tak puas hati. Tapi tak kisahlah. Maksudnya akhirnya bila keluar tu, tak bau hancing, tak ada kesan, tak ada rasa, maka dia sudah bersih. Okay? Seterusnya yang terakhir, keajaiban perubatan pada haid. Ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum darah haid. Katakanlah darah haid itu suatu yang menjijikkan dan juga mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri kamu dari perempuan. Jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa darah haid itu. Dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sehingga mereka suci. Okey, ini ayat Quran berkaitan dengan haid. Okey, dipersilakan kak. Okey, ini bid'ah yang glamour dekat Malaysia. Okey, sebenarnya tak perlu dicuci. Sebenarnya tak perlu dicuci. Macam mana dia adalah lebihan daripada darah manusia, lebihan daripada badan manusia. Macam anak kita punya pampers lah. Tak pernah pula orang cuci pampers. Kan? Rajin pula kak buat apa kak? Cuci ni pampers budak. Belailah lampin. Lampin tak pakai buang. Lampin pakai buang tak ada orang cuci. Sama juga. Dia adalah adha. Dia adalah lebihan. Kan? Orang Melayu dimomokkanlah dengan nanti jin jilat. Masalahnya bukan kata jin jilat tu sebab dia tak basuh, dia buang sepah-sepah. Yang masalahnya terbentang macam tu dekat PPR kan. Baling daripada tingkat 20. Allah, siapa punya pula ni kan? Terbentang kak, siap ada dengan yang pejal dengan yang cair lagi. Maksudnya dia kena buang dalam tempat yang baik, sebab dia adalah berlebihan pada jasad manusia. Sebab itu yang kena tak baik tadi tu, cara buang tu. Tempat dia buang, diselet lah dekat dinding kan. Tak ke apa perangai kan. Selet kat dinding. Apa pula merah-merah ni kan, kita pun tengok apa ni kan. Kenapa nak buat begitu? Kenapa nak letak dengan tempat yang tak terhormat? Sedangkan perkara tadi boleh menyebabkan
orang lain akan jadi kotor udara, tercemar pemandangan mata, dan perkara tu memang tak bagus. Tapi kalau dibungkus dengan cara yang baik dan dibuang dengan tempat yang baik, itu tidak jadi masalah, bukan wajib. Tak wajib pun untuk buang. Contoh lagi yang macam sekarang ni, ada pad yang dia pakai gel kan. Lipress ke kau tak silap, dia pakai gel. Lagi akak basuh kak, lagi dia kembung. Kan? Makin kembung. Macam mana ni kan? Diperah. Kan? Kita pun jadi confused. Bila nak siap ni kan? Dah lah kat tempat kerja pula tu kan? Banyak lagi kerja aku nak buat kan? So tak payah. Kalau yang dulu cotton mungkin 2-3 kali basuh dia boleh bersih dah jadi kecil. Sekarang punya banyak yang diserapan kan. Lagi banyak kalau tak air lagi banyak lah dikoyakkan lah pula kan. Astaghfirullahalazim, mengarut kak. Baiklah, kita hapuskan dengan cara yang terbaik. Kumpul dan jangan sampai memberikan bauan yang tidak elok ataupun pencemaran tidak elok, sebab benda tu adalah benda-benda kotoran daripada lebihan badan manusia. Manusia itu mulia, dan uruskanlah apa lebihan daripada manusia yang mulia. Contoh macam kuku kita kan, kita potong, kita buanglah dekat tanah, kita buang dekat kawasan lapang. Jangan kita, sebab dia lebihan pada manusia ni sangat, walaqad karamna bani Adam. Allah telah muliakan manusia. So manusia sendiri kena muliakan, jangan dihinakan. Okey, seterusnya, sewaktu membaca itulah kotoran. Kul huwa adza, itu sesungguhnya mereka telah mengambil hukum daripada mereka yang beriman dengan hukum tersebut. Tidak perlu dibincangkan lagi perkara ini, walaupun perubatan telah menceritakan dengan lebih terperinci sebab dan faktornya berlaku haid. Kami katakan kepada mereka, tidak, kerana Allah telah berkata itulah kotoran. Ini terjemahan daripada kul huwa adza. Dan perkataan perempuan yang haid membawa maksud perempuan yang didatangi haid ataupun tempat keluar haid ataupun pada masa haid. Okey, saya terangkan dulu yang ni. Ni sebab terjemahan daripada bahasa Arab. Perkataan ni memang agak susah sikit. Maksud Syekh begini. Syekh kata, kamu tengok kan doktor kan buat macam-macam kan tentang haid ni. Dia adalah suatu circle of period kan, circle of menstrual. Dia datang daripada waktu haid ni, dia ada dia punya naik turun, dia punya kesuburan, macam-macam lah. Dia datang daripada ovari dah begini, dan kemudian dia melekat dekat dinding rahim dan dia turun. Itu doktor kata. Walaupun doktor kata apa sekalipun, Allah kata dah dia adalah kotoran. So yang Allah cakap dia adalah kotoran itu akan menentukan hukum, dan terbatallah segala apa yang doktor sebut. Sekiranya doktor sebut berkaitan dengan, ataupun kita kata menepati dengan apa yang Allah kata ini adalah kotoran, maka benda tu right, boleh. Tapi kalau terbatal dengan kul huwa adza, dia kata sebenarnya darah haid ni sebenarnya adalah ubat kepada penyakit COVID-19. So ibu-ibu nak minum ke tak? Ramai juga yang menjadikan isu COVID-19, isu politik kan, macam dekat Amerika. Jadi orang nak pilihan raya kan. Jadi kan isu COVID-19 isu politik kan. Walau apa pun doktor kata, tetap darah haid itu kotor. Apa sekalipun, kalau dia bertepatan dengan apa yang Allah kata dia adalah kotor, baru okey. Tapi kalau tidak, kita kata teragunglah kalimah Allah bahawa haid itu kotor, dan perempuan dan suami tidak boleh mendatangi. Dia adalah masdar mimi. Mahid kan, kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Fil mahid. Mim ha ya dad. Okay, mahid ini ialah masdar mimi. Masdar mimi. Bukan nama orang. Masdar mimi ni maksudnya dia ada mim di hadapan. Mim ini bermaksud orang yang datang haid, iaitu perempuan yang berhaid. Berhaid. Yang kedua maksudnya tempat keluar haid, iaitu faraj lah.
Dan yang ketiga, pada waktu, tempoh ataupun tempoh haid. So, untuk yang pertama, suami tak boleh mendatangi perempuan yang haid, maksudnya dia jima' lah, tak boleh bersetubuh dengan perempuan haid. Yang kedua, tak boleh datang tempat keluar haid. Sebab tu ulama kata isteri yang haid, suami no entry daripada pusat ke bawah dan lutut ke atas. Sebab di tengah-tengah tu adalah tempat keluar haid. So dia tak boleh, dia nak berseronok, yang lain boleh waktu haid. Tapi yang kawasan itu no entry. Sebab apa? Dia ambil ni tempat keluar haid, tak boleh dekat. Dan yang ketiga, waktu ataupun tempoh haid. Bila sebut waktu dan tempoh haid, selagi dia berada dalam zon haid. Haid ni adalah zon. Dia tak boleh jadi hari ni haid, esok suci. Lepas tu haid balik, esok suci. Tak. Dia zon. Zon haid 1 sampai 7. Jadi, walaupun tengah tu dia ada stop, tapi dia zon haid. Tak boleh duduk. Tak boleh dekat. Tak boleh bersama. Adalah kaul yang sikit-sikit tu, saya tak nak sebut lah sebab kita ambil yang umum sahaja. So, al-mahid, mendekati perempuan haid tak boleh bersetubuh ataupun tak boleh mendekati tempat keluar haid dan tidak boleh mendatangi wanita dalam ataupun tempoh haid. Dia ada 3. Maksudnya dari sudut masa ataupun perempuan yang kena ataupun tempat faraj tadi tu. Berdasarkan ayat atas, ayat Allah ialah haid dan kotoran itu, maka pemikiran kita sudah bersedia menerima konsep bahawa ia adalah kotoran. Maka akal kita sudah mengatakan bahawa ada bahaya yang akan datang kalau kita tidak berjaga-jaga dengannya. Yang mana akan datang bahaya tersebut daripada hukum Allah. Dan hukum itu akan datang dengan larangan dan tegahan untuk menghalang manusia jatuh ke dalam kemudaratan. Okay? So jadi, kenapa Allah kata azar dulu? Sebab selepas pada kotoran tadi ada hukum. Iaitu apa? Tak boleh bersama. Tak boleh baca Quran. Tak boleh solat, tak boleh puasa. Daripada azar tadi tu, datang daripadanya hukum yang banyak. Tak boleh tawaf. Semua-semua yang memerlukan kepada kesucian. Sesungguhnya hak Allah untuk mengatur haid itu menjadi proses kimia dan proses wajib dalam kehidupan perempuan dan juga dalam sistem pembiakan. Kalau tak ada haid, mungkin perempuan tak boleh nak mengandung. Sedikitlah yang berlaku dia tak ada haid tapi dia boleh pregnant. Ada. Tu keajaiban lah. Tapi kebanyakannya yang mandul, bila cek balik dengan doktor, masa anak dara pun haid tak meriah. Haid tak betul, setahun sekali haid. Yang tu memang biasanya yang ada masalah haid, dia ada masalah kesuburan. Juga arahan kepada kaum lelaki. Ada juga hukum pada kaum lelaki kena menjauhi wanita dalam keadaan haid. Kerana haid adalah kotoran. Satu persoalan, adakah kotoran itu untuk lelaki dan perempuan? Ya, jawapannya haid itu adalah kotoran, benda yang akan menjadi mudarat kepada lelaki dan wanita. Okey, ibu-ibu, habislah kita tajuk berkaitan dengan hari ini kafarah. Yang kedua, apa tadi? Liwat, mendatangi isteri melalui belakang. Yang ketiga, hukum membasuh pakaian yang terkena haid. Dan yang keempat, keajaiban haid pada sudut perubatan. So, 4 ini Syekh bagi kita, subhanallah, perbincangan yang sangat tuntas pada saya. Dan saya bersyukur sangat kita dapat rezeki jumpa dengan buku ini dan dapat jadikan buku ini sebagai satu rujukan dalam kelas kita. Memang masalah haid sangat banyak, ibu-ibu. Sebab kalau kita tengok masalah-masalah lain sedikit dan paling banyak dalam fiqh wanita ni masalah haid. Tapi nanti kita akan masuk jugalah berkaitan dengan talak, semua sekali kita akan masuk. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton kita daripada awal tadi. Masya Allah, sangat ramai yang bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Ustazah Nafisah, ya Allah, Ustazah Nafisah Tahir pun Ustazah, nanti saya bagi kat Ustazah lah bukunya. Yang ni saya terjemah sikit. Tapi bukunya ada 300 buku surat Ustazah Nafisah. Nama dia buku Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah, Syekh Sya'rawi. InsyaAllah nanti saya share dengan Ustazah Nafisah. Saya ambil nombor Ustazah Nafisah daripada Ustazah Suraya nanti, insyaAllah. Terima kasih ibu-ibu. Di belakang sana ada buku DPU, Dakwah Penuh Ukhuwah, yang mana kami 22 orang para ustazah tulis.
masa PKP itu sebab sahabat kami meninggal, Ustazah Syadia Abbas. Dan anak lagi kecil, anak masih kecil, ibu-ibu, patah kaki jugalah kan. Dah biasa sebab dia dua-dua suami dan isteri freelance. Jadi kami tulis dan kami niatkan sebahagian pada hasil jualan kitab ini menjadi, memang akan masuk ke tabung Ustaz Azman lah. Ustaz Azman pun dah pindah kat Kedah untuk membantu balik kampung dan sebagainya. Memang terlalu banyak sangat kenangan dengan Ustazah dekat rumah Syalak, dekat Puncak Alam. Dan ibu-ibu, kita memang rasa, yalah, sebab muda lagi kan sahabat-sahabat kami, dan dia sangat-sangat banyak membantu dakwah dari sudut, subhanallah, kalau nak minta ganti apa semua, dia lah orang yang sangat berletak berkira langsung dalam dakwah. Dan mudah-mudahan dapat memanjangkan jariah yang telah dia buat selama dia hidup. Dan ibu-ibu, dalam buku tersebut 22 orang ustazah ni, termasuklah Ustazah Nur Hafizah Musa dan Ustazah Asma pun tulis cerita dekat dalam tu juga. So dapatkan buku tersebut ada di belah kiri saya tu, harga RM30, ataupun sebenarnya harga tertulis RM29.90. Kalau nak 10 sen boleh juga, nanti sahabat saya tolong pulangkan lah. So sebahagian pada duit tu sampai kepada Ustazah arwah keluarga Ustazah Syadia Abbas. Terima kasih banyak-banyak ibu-ibu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita solat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis dan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك إني كنت من الظالمين.